Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan jilsah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan program Jom Belajar Nahu jilsah yang ke-19. Alhamdulillah. 19 satu angka yang agak baik. Kan? Alhamdulillah. Maksudnya dah 19 minggu program ini dijalankan mengambil kira minggu-minggu yang ada pengajian. Alhamdulillah. Dan pada minggu ini tajuk kita adalah khabar kana wa akhawatuha. Isim kana, khabar kana. Jadi tajuk umum dia nawasikh al-mubtada wal khabar. Jadi selama 2 minggu alhamdulillah kita telah cerita tentang mubtada dan khabar kan. Dan sebenarnya 2 minggu tak cukup untuk mubtada dan khabar ni kan. Sebab ayat yang selalu Ustaz gunakan adalah mubtada dan khabar ini seumpama lebuh raya kan, lebuh raya jalan besar kan. Jadi pada zaman kita hari ni jalan besarnya lebuh raya lah, yang menghubungkan antara negeri dengan negeri. Jadi kita kena cakna, kita kena cara kepada dia ni lebih. Sebab itu pemahaman kita, penguasaan kita terhadap mubtada dan khabar, juga fi'il dan fa'il, insya-Allah akan membuka jalan akan membuka jalan kepada jalan-jalan yang lain, jalan persekutuan, jalan negeri, jalan daerah, jalan kampung kan. Tapi yang kena kita jaga memulainya adalah jalan utama ni lah kan, jalan utama kan. Okey, baik. Jadi mubtada dan khabar ini hukumnya marfu' kan. Zaidun talibun. Zaidun mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Talibun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi sama-sama mubtada ni marfu', khabar marfu'. Jadi kalau kita kata mubtada mansub, mubtada majrur, lebih-lebih lagi mubtada majzum, itu kesalahan yang kata orang sangat ketara lah. Ustaz tak kata kesalahan yang tak boleh dimaafkan kan. Semua kesalahan boleh dimaafkan. Cuma sangat ketara kan. Sama juga dengan khabar. Khabar marfu'. Jadi kalau kita tersalah, khabar mansub, khabar majrur, khabar majzum, satu kesalahan yang sangat ketara kan. Baik. Jadi mubtada marfu', khabar marfu'. Akan tetapi kadang-kadang di depan mubtada tu ada beberapa awamil. Selalu kita jumpa awamil. Awamil jamak pada amil. Amil kalau kita terjemah biasa pekerja lah, pekerja, alat kan, alat ataupun yang menyebabkan sesuatu itu
kalau terjemah mudah, amil ni pekerja. Dia menyebabkan berlakunya perubahan, kan? Penyebab berlakunya perubahan. Jadi kadang-kadang di depan mubtada ada kana. Kadang-kadang di depan mubtada ada inna. Kadang-kadang ada dhanna. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan mubtada berubah fungsi. Kalau sebelum ini mubtada marfu', kadang-kadang mubtada ini dia tak jadi mubtada dah. Kan? Itu yang maksud sini nawasikh. Nawasikh jamak pada nasikh. Kita kalau biasa dengan nasikh, nasikh masuk kan. Nasikh mansukh dalam ilmu Al-Quran kan. Jadi sama nasikh ni pembatal. Dia membatalkan. Asal ni mubtada marfu'. Masuk salah satu daripada perkara ini, contohnya kana, dia membatalkan mubtada tu. Dia tak jadi mubtada dah. Asalnya mubtada, tapi tak jadi mubtada kan. Dia jadi apa? Dia jadi isim kana, jadi isim inna, isim zanna. Begitu juga khabar dia kan. Khabar inna, khabar kana, khabar zanna. Jadi itu yang dimasukkan oleh pengarang kita nawasikh al-mubtada wal khabar. Baik, baik kita baca kata-kata pengarang dan kata-kata syarih insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Babul awamilud dakhilah, babul awamilid dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari. Babu mudhaf, al-awamili itu jadi mudhafun ilaih kan. Baik. Habis kalau membaca bab al-awamilu, jadi kena takdirlah di panjang cerita kan. Kita ambil mudah ya. Babul awamili kan. Babul awamilid dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari. وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. Jadi pengarang kita Syekh Ibnu Ajurrum berkata awamil yang biasa-biasa ada depan mubtada khabar ni dia ada tiga. Kana dengan adik-beradik dia, inna dengan adik-beradik dia, zanna dengan adik-beradik dia. Kita biasa duk main sama-sama dua ya, kana dengan inna kan. Jadi kita jumpa sekali lagi. Zanna pula. Zanna pula. Okey, wa aqulu bukan ustaz yang kata aqulu maksudnya syarih kita Syekh Muhammad Muhyiddin. Mana tahu satu masa nanti qala tambah sekali wa aqulu taklid kepada Syekh Muhammad Muhyiddin. Qad arafta anna al-mubtada wal khabar marfu'ani. Macam saya sebut tadi ya. Awak telah tahu mubtada itu marfu', khabar itu marfu'. Wa'lam, ketahuilah annahu qad yadkhulu alaihima ahadul awamil lafziyah fayughayyiru i'rabahuma. Wa'lam, ketahuilah annahu bahawasanya qad yadkhulu alaihima, kadang-kadang kita sebut sama-sama kan bila jumpa qad kan, qad jumpa fi'il mudhari' kadang-kadang, qad jumpa fi'il madhi sesungguhnya, kecuali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran makna dia sesungguhnya. Baik, walaupun jumpa fi'il mudhari'. Kadang-kadang yadkhulu alaihima ahadul awam, kadang-kadang terdapat salah satu daripada amil-amil ini, pekerja-pekerja, terjemah mudah kan, pekerja-pekerja, amil-amil lafziyah kan, masuk maksudnya berada di depan dia kan. Zaidun talibun, depan dia ada sesuatu, kana, depan dia ada inna, depan dia ada zanna contohnya kan. Fayughayyiru i'rabahuma, maka berubahlah i'rab kedua-duanya. Apa dia? I'rab mubtada, i'rab khabar. Wa hadhihi al-awamilu allati tadkhulu alaihima fatughayyiru i'rabahuma. Kan? Amil-amil ini adalah ba'da tatabbu'i kalamil arabil mawsuq bihi ala thalathati aqsam. Tatabuk bahasa Arab ni maksudnya tatabuk. Tatabuk ni maksudnya kita ikuti, kita kajilah lepas dikaji kan, lepas kita kaji, lepas kajian yang dibuat lepas dibaca percakapan orang Arab yang awal-awal dulu kita dapati ada tiga kumpulan. Yang biasa kita guna dua kan. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Syekh kata tiga, tak ada masalah. Nanti kita tengok nanti kat mana beza dia kan. Baik.
Okey, baik. Ustaz nak bagi tips sebab kebetulan kemarin dulu kot, dalam sesi bacaan, ada perkataan ni macam contoh ba'da tatabbu'i. Ba'da tatabbu', kita tahu tatabbu' tu bukan fa'il sebab ba'da kan. Ba'da selepas dia majrur kan. Ba'da zaraf selepas dia mudhafun ilaih. Mesti majrur kan. Jadi majrur bukan fa'il lah kan. Isim yang majrur, fa'il tidak majrur. Jadi kalau antum dapati ada 4 huruf. Depan dia huruf ta. Kan? Depan dia huruf ta. Kalau tidak ada baris lah. Kan? Kemungkinan besarnya, Ustaz boleh kata 90% kot. Wazannya tafa'ul. Macam sini, tatabbu'. Sebenarnya banyak itu akan jumpa. Kan? Ini akan membantu itu membaca dengan lebih lebih lancar dan lebih bagus. Ba'da tatabbu'i kalamil arabi. Tatabbu' bukan tatba', bukan apa? Tatabbu', tafa'ul. Daripada tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. InsyaAllah dah habis nahu kita ambil saraf insyaAllah. Okey, ada 3 bahagian. Al-qismu al-awwal yarfa'u al-mubtada' wa yansibu al-khabara. Jadi bahagian yang pertama tu menyebabkan mubtada' menjadi marfu', menyebabkan khabar menjadi mansub. Wa dhalika kana wa akhawatuha, iaitu kana dan adik-beradik dia. Ini biasa kita dengar. Kana dan adik-beradik dia. Wa hadzal qismu kulluhu af'al. Kesemuanya adalah fa'il. Nahu kanal jawu safian. Kalau ustaz kana Zaidun taliban. Kita ambil ayat kita ambil minggu lepas kan, Zaidun talibuna. Kanal jawu safian. Asalnya al jawu safiyun. Kan? Al jawu safiyun. Kanal jawu safian. Sekejap ya. Sofin, baik. Okey. Adakah di isim mangkus ini macam qadin rasanya? Safa, safin, qada, qadin. Jadi al-jawu safin, kana al-jawu safian. Kadang-kadang dimari juga. Baik. Lebih mudah ambil contoh ustaz ya. Zaidun talibun, kana Zaidun taliban. Okey, baik, selesai. Al-qismu as-sani yansibul mubtada' wa yarfa'ul khabara. Terbalik. Aksul awal. Ada dah terbalik. Terbalik daripada yang pertama. Aksu al-awwal. Wa dhalika inna wa akhawatuha. Iaitu inna dan adik-beradik dia. Wa hadzal qismu kulluhu ahruf. Bahagian ini kalau kana dan adik-beradik dia adalah fi'il. Inna dan adik-beradik dia pula adalah huruf. Huruf-huruf lah selain pada fi'il dan isim. Nahu innallaha azizun hakim. Inna. Jadi asalnya Allahu azizun hakim. Lafzul jalalah. Mubtada' kan. Maksud inna Allah lafzul jalalah. Jadi apa? Jadi isim inna lafzul jalalah. Baik. Jadi mansub disebabkan jadi isim inna. Okey, kisim yang ketiga. Wal qismu tsalis yansibul mubtada' wal khabar jami'an. Ni kita jarang dengar. Jarang kita dengar. Zalika dhanantu wa akhawatuha, iaitu zanna dengan adik-beradik dia. Wa hadzal qismu kulluhu af'ala. Dia fi'il zanna. Fi'il zanna biasa kita cerita dalam tajuk maf'ulun bih. Ada maf'ul yang menyebabkan dua fi'il mudhari' menjadi mansub. Kan? Ada fi'il yang menyebabkan dua maksud. Ada fi'il yang menyebabkan dua isim yang menjadi mansub. Yang menyebabkan dua isim menjadi mansub. Asalnya mubtada' dan khabar. Begitu. Dalam tajuk maf'ulun bih, ada maf'ulun bih, ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi kan. Ada fi'il muta'addi yang menyebabkan satu isim mansub. Satu maf'ulun bih. Ada fi'il muta'addi yang menyebabkan dua isim menjadi mansub. Ada dua maf'ulun bih. Satu kumpulannya berasal daripada mubtada' dengan khabar. Jadi biasa kita belajar kat situ. Belajar dalam tajuk fi'il lazim, fi'il muta'addi kan. Jadi pengarang kita dimasukkan ke sini. Tak ada masalah apa-apa insya-Allah.
Okey. Okey. Sekali lagi, wal qismu tsalis yang sebelum mubtada wal khabar jami'an. Fi'il ini menyebabkan mubtada dan khabar menjadi mansub. Asalnya mubtada marfu', khabar marfu'. Masuk fi'il ini, jadi mubtada dan khabar itu akan jadi apa? Akan jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang pertama, maf'ulun bih yang kedua. Wa dzalika dhanantu wa akhawatuha wa hadzal qismu kulluhu af'al. Kita panggil fi'il dhanna, dhanna wa akhawatuha. Nahu dhanantu as-sadiqa akhun. Asalnya as-sadiqu akhun. As-sadiqu akhun. Kawan itu adalah saudara. Masuk zona. Zanantu, saya menyangka. Tu saya tu jadi fa'il dia kan. Baik. Kemudian Allahu akbar. Wa tusamma hadhil awamil an-nawasikh. Jadi ketiga-tiga kumpulan ini, kana dengan adik-beradik dia, inna dengan adik-beradik dia, zanantu dengan adik-beradik dia ini, zanna lah ya, yang kita namakan sebagai nawasik, pembatal. Li'annaha nasakhat hukma al-mubtada' wal khabar. Kerana dia membatalkan hukum asal mubtada' dan khabar. Hukum asal dia apa dia? Marfu'. Mubtada' marfu', khabar marfu'. Dan juga membatalkan nama dia. Dia tidak lagi kita namakan dia sebagai mubtada'. Dia sama ada isim kana atau isim inna atau maf'ulun bih yang pertama. Begitu juga di khabar. Khabar dah tukar nama, tak lagi nama khabar. Boleh jadi khabar kana, boleh jadi khabar inna, boleh jadi maf'ulun bih yang kedua. Ai ghayyarathu wa wajaddadat lahuma hukman akhar ghaira hukmahuma al-awwal. Ghaira hukmihal awwal. Begitu. Ghaira selepas dia mudhafun ilaih juga kan. Ghaira hukmiha al-awwal. Jadi dia membatalkan nama, membatalkan hukum dia kan. Sebab itu dinamakan sebagai nasikh. Nasikh. Okey, baik. Sekarang kita ambil kana wa akhawatuha. InsyaAllah. Kana wa akhawatuha. Qala manil qailu? Al-qailu huwa ibnu ajurrum. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنسب الخبر وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما بره وما دام وما تصرف منهما. Banyak cerita dia. Kalau tak salah Ustaz, BBB 10113. Hari apa? Hari Isnin tak? Hari Isnin ke hari Selasa? Kemarin kan kita ambil. Ada berapa? Ada 9 ya, 9. 9. Betul lah 9 kan? Jadi kat sini ada berapa? Ada 13. Sebab apa? Yang dalam tajuk kita tu, yang dia tak ada ma depan. Yang memfakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Mazala sendiri. 8 ni lah. Kan? Jadi 8 campur 5, 13. Sini 13. Kan? Jadi dia berhenti kat laisa. Baik. Jadi ada 13 semua sekali. Wa ma tasarrafa minha. Maksud tasarrafa apa dia? Kana ni kalau kita tafsirkan dia. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. 14 itu untuk fi'il madhi saja. Kita mudhari'kan dia. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakun. Yakun. Benar kan? Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takun. Akunu, nakunu. Lepas tu 6 pula fi'il amar. Kun, kuna, kuni, kunu dulu. Kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Kan? Jadi ada berapa? 14 campur 14 campur 6. Sebab itulah selalu Ustaz nasihat pelajar Ustaz kan. Tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar tu biarlah selancar-lancarnya. Balik-balik situ je kan. Jadi bayangkan kana 14 campur 14 campur 6. Begitulah juga dengan adik-beradik dia. Amsa 14 campur 14 campur 6. Asbaha sama juga. Adha sama juga. Dhalla sama juga. Sara sama juga. Kecuali laisa.
Laisa dia cuma ada madhi saja. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastuna, lastu, lasna. Dia tak ada apa dia? Laisa, yal yal yasu tak ada. Tidak ada mudhari' dan tidak ada amar. Laisa. Laisa hanya ada fi'il madhi sahaja. Ingat 13 ni semuanya fi'il. Semuanya fi'il belaka. Bila dia fi'il, dia kadang-kadang dia jadi mudhari', madhi, mudhari', amar. Kecuali laisa. Laisa, laisa tidak. Adapun madama, ada mudhari' tapi tidak ada amar. Boleh ada amar tak boleh ada amar kan? Baik. Yang geng-geng mad tu, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama, ma zala. Mudhari' boleh. Ma zala, la yazalu kan? Tapi amar tak boleh. Okey, baik. Sebab tu dia kata wa ma tasarrafa minha nahu kana yakunu kun asbaha yusbihu asbih. Kan? Jadi dia bagi contoh contoh satu untuk madhi, satu untuk mudhari', satu untuk amar. Jadi kita buat sendirilah. Kana tu buat 14 tu. Kan? Macam saya buat tadi. Yakunu sama juga 14. Kun 6. Kan? 14, 14, 6. Main sukan apa tu? 14, 14, 6. Okey, kana. Takulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma ashbaha dhalika. Baik. Wa aqulu manil qailu? Al-qailu huwa Asy-Syaikh Muhammad Muhyiddin. Al-qismu al-awwal min nawasikil mubtada'i wal khabari kana wa akhawatuha ay nadha'iruha fil amal. Maksud adik-beradik ni maksudnya sama tugas. Apa tugas dia? Menyebabkan mubtada' marfu' dan dinamakan sebagai isim dia. Menyebabkan khabar menjadi mansub dan dinamakan sebagai khabar dia. Kan? Itu yang dimaksudkan sebagai nadha'iruha fil amal. Wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al-mubtada' fayuzilu raf'ahu al-awwal. Jadi kana dan adik-beradik dia masuk pada mubtada'. Lalu membatalkan fungsi dia yang pertama. Dia marfu' tu, marfu' sebab ibtida' tu terbatal. Sebab bila kita sebut marfu', sebab apa dia marfu'? Sebab dia mubtada'. Dia marfu', amil dia al-ibtida', itu terbatal. Wa yuhdis lahu raf'an jadidan. Tetapi dia masih marfu'. Tapi marfu' ini amil dia amil yang baru. Kan? Iaitu dialah. Amil dia dialah kana tu lah dan adik-beradik dia. Wa yusamma al-mubtada' ismahu. Mubtada' ini juga telah ditukarkan nama daripada mubtada' kepada isimnya. Nya tu balik pada dialah. Kan? Kalau kana, isim kana. Kalau laisa, isim laisa. Kalau asbaha, isim asbaha. Wa yadkhulu 'ala al-khabari fayansibuhu. Dan dimasuk pada khabar, lalu menyebabkan khabar itu menjadi mansub. Wa yusamma khabarahu, dan dinamakan wa yusamma khabarahu, wa yusamma huwa khabarahu, dan dinamakan sebagai apa dia? Khabarnya. Khabar dialah. Sama ada khabar kana, khabar asbaha. Wa hadzal qismu 13 fi'lan. Dia ada 13. 13 ya. Jadi sekali lagi untuk yang BBB 1013 tu kita belajar 8 je. Hilang 5 kan. Jadi kalau kita tengok 5 tu yang ma depan, ada ma depan. Ma zala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Kan? Jadi sebab apa tak belajar lagi? Sebab BBB 1013 ni kita belajar secara umum kan. Saya laju gitu kan. Jadi ada perkara yang ditinggalkan. Okey, baik. Al-awwal kana wa huwa yufidu ittisafa. Wa huwa yufidu ittisafa al-ismi bil khabari fil madi. Imma ma'al inqita' nahu kana Muhammadun mujtahidan wa imma ma'al istimrar nahu wa kana rabbuka qadira. Okey, baik. Pertama, masuk kana. Kana ni, senang cerita tu, dia bermula dengan masa yang lepas. Kan? Masa yang lepas. Kan? Bila ada kana, maksudnya benda tersebut, cerita tersebut telah berlaku. Telah berlaku. Cuma yang telah berlaku ni, kadang-kadang dia berlaku. Lepas tu terputus.
Kan? Contoh kalau saya kata kana Zaidun taliban, kan? Jadi yang kita fahamnya Zaid ni pernah jadi pelajar, kan? Pernah jadi pelajar. Adakah Zaid masih seorang pelajar? Itu timbul persoalan, kan? Dia tidak menafikan yang dia sedang berlaku sebab kana ni dia boleh berlaku dua-dua. Kan? Yang penting dia pernah berlaku. Sekarang berlaku tak? Dia ada dua situ. Sebab tu dia kata imma malin kita itu malin kita. Kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad ni pernah jadi rajin. Sekarang ni tak rajin dah. Kan? Macam mana kita faham? Mungkin ada ayat selepas dia yang menunjukkan bahawa diri sudah tidak rajin. Wa imma ma'al istimrar. Wa imma ma'al istimrar ataupun berterusan. Wa kana rabbuka qadira. Sebab itu masalah kalau faham kana ni untuk madhi saja. Kan? Nampak tak? Wa kana rabbuka qadira. Nak terjemah mana tu? Adalah Tuhan kamu itu maha apa? Maha berkuasa. Jadi kalau kita faham kana ni untuk madhi saja masalah lah. Kan? Dia madhi. Kan? Betul dia madhi. Maksudnya bila ada kana menunjukkan pada masa yang telah lepas. Kan? Khabar tu berlaku pada masa yang lepas dan juga sama ada dia terputus ataupun berterusan. Jadi dia tidak menafikan yang sedang berlaku. Kan? Jadi dia tidak menafikan yang sedang berlaku. Dan kita kena faham lah bila melibatkan sifat Allah Ta'ala, kita kena faham yang Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala sesekali tidak bersifat dengan sifat makhluk. Jadi tak boleh kita bayangkan masa sebelum, masa selepas, masa akan datang seperti makhluk. Kan? Cuma nak bagi tahu salah pemahaman kalau kita kata bila ada kana mesti benda yang telah lepas. Benda lepas tu betul. Tapi adakah dia berterusan atau terputus? Itu jadi persoalan. Dia tidak menafikan benda itu berterusan. Contohlah Ustaz kata kana Zaidun taliban. Kan? Baik, Zaid pernah jadi pelajar. Adakah Zaid masih seorang pelajar? Bahasa Melayu bila sebut pernah, dia seakan-akan menafikan masa sekarang. Tapi kana tidak. Jadi bila kita sebut kana Zaidun taliban, pertama kita faham Zaid pernah jadi pelajar. Yang kedua, kita tak pasti Zaid ni masih belajar ke ataupun tidak. Sebab dia tidak menafikan. Sebab itu antara perkara yang Ustaz percaya banyak salah faham bila kita sebut kana ni mesti madhi. Kana ni mesti madhi. Baik, okey. الثاني أمسى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء. Baik, amsa berpetang-petang. Terjemahan orang tua kan, berpetang-petang. Pada waktu petang lah ya. Amsal jawu baridan. Udara menjadi sejuk pada waktu petang. Itu terjemahan yang lebih lebih kata orang lebih moden lah kot kan. Tapi kalau kitab memang disebut berpetang-petang. Cuaca menjadi sejuk. Begitu. Maksudnya berlaku pada waktu petang. Wasalis asbaha wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi sabah. Nahu asbahal jawu mukfahiran. Ini perkataan yang perlu dirujuk kepada komus. Tak apalah. Dalam banyak-banyak kan, biasalah berlaku kan. 10 perkataan, satu perkataan kena rujuk komus itu sudah bagus kan. Jadi kalau ada masa kita rujuk nanti, tak apa insya-Allah. Jadi maksudnya berlaku pada waktu pagi. Kan, berlaku pada waktu pagi. Ar-rabi' adha wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi ad-duha. Nahu adha at-talibu nashitan. Jadi adha ni berlaku pada waktu duha. Jadi kita waktu solat duha tu setengah jam selepas naik matahari. Kan, setengah jam selepas naik matahari. Jadi kalau sebut duha secara umum tu kita boleh letak pukul 10, 11, okeylah tu Okey, wal khamis dhalla wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi jami' an-nahar. Nahu dhalla wajhuhu muswaddan. Dhalla ni mungkin satu terjemahan biasa kita pakainya berterusan. Dan berterusan ni pada waktu siang. Dari pagi sampai ke petang. Dhalla kan, baik. Kemudian bata wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi waqtil bayat.
Wa huwa al-lail. Bata ni kita guna untuk malam. Tidur malam nahu bata Muhammadun masruran. Muhammad gembira pada waktu malam. Kan? Waktu malam je. Waktu siang tidak gembira. Maksudnya berlaku kejadian berlaku kejadian. Jadi kita kata bermula pada amsa asbaha adha dhalla bata, yang ini melibatkan masa kan, melibatkan masa. Baik, wasabi' sara wa huwa yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila al-hala allati yadullu 'alayha al-khabar. Nahu sarat tinu ibriqan. Baik, jadi sara ni menjadi kan, menjadi berubahlah. Tahawul berubah. Nampak tahawul. Ustaz pun sebut kan. Tahawul, taghayyur. Itu kalau itu tengok-tengok banyak perkataan yang apa yang 4 huruf yang bermula dengan ta. Semua tawazan tafaul. Semua tawazan tafaul. Nantilah kita jumpa, kita ingat, kita sebut balik. Ini membina apa? Membina kemahiran membaca. Kan? Membina kemahiran membaca. Okey. Wasamin laisa wa huwa yufidu nafyal khabari anil ismi fi waqtil hal. Laisa ni menafikan dan nafi sedang berlaku. Menafikan sedang berlaku. Nahu laisa Muhammadun fahiman. Muhammad tidak faham. Maksudnya laisa ini pada asal penggunaannya adalah sedang berlaku. Wattasi' wal ashir wal hadi ashar wattasi' wal ashir wal hadi ashar wathani ashar. 9, 10, 11 dan 12. Ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha. Wa hadhihi al-arba'ah, keempat-empat ini tadullu ala mulazamatil khabari lil ismi hasbu ma yaqtadihi al-halu. Jadi ma zala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, makna yang paling mudah kita terjemah berterusan. Kan? Berterusan. Jadi yang ustaz rasalah kot paling mudah untuk kita faham tu zala. Zala tu, zala yazulu tu macam hilang gitu, hilang kan. Zala hilang kan. Ma tidak hilang, berterusanlah. Jadi maksudnya sama di sini. Ma zala, man fakka, ma fati'a, ma bariha. 4 ni. Maksudnya berterusan. Kan, berterusan. Sebab tu dia tu mulazamah al-khabar, berterusan kan. Mulazamah ni kalau kita terjemah mudah dia, mulazamah ni macam berkawan. Mulazamah sesuatu dengan sesuatu kan. Baik. Dia bersama-sama. Terjemah mudah dia berterusan lah. Ma zala Ibrahimu munkiran. Maksudnya dia terus mengingkari kan. Ibrahim terus berterusan mengingkari. Wa nahu ma bariha aliyun sadiqan mukhlisan. Okey. Jadi kita ada 12. Wasalis asyar madama pun masih sama. Wa huwa yufidu mulazamatal khabari lismi aidan. Sama kan? Mulazamati al-khabar lismi. Baik. Nahu la a'zilu khalidan ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Selagi saya hidup. Begitu maksudnya. Ma dumtu hayya. Selagi saya hidup, selagi saya bernyawa. Okey, baik. Jadi 13 makna dia. Sekarang ni bahagian dia pula. Wa tanqasimu hadhihi al-af'alu min jihatil amali ila thalathati aqsam. Baik. Jadi salah satu sebab kenapa ustaz sangat-sangat galakkan itu ikuti kelas talaki macam ni, boleh dari segi bahasa lah. Itu Ustaz percaya, itu sangat kerap kali berjumpa dengan perkataan watan qasimu ila kan. Watan qasimu ila, terbahagi kepada. Jadi benda-benda ini sebenarnya sangat untung untuk yang menggunakan dalam penulisan itu dan sebagainya. Okey. Al-qismu al-awwal ma ya'mal hadzal amala wa huwa raf'ul ismi wa nasbu al-khabari bi syarti taqaddum ma al-masdariyah az-zarfiyah alaihi. Wahuwa fi'lun wahid, wahuwa dama. Jadi dia pecah yang 13 ni kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, mesti ada ma masdariyah. Kan? Dia akan beramal kalau ada ma. Ma ni ma masdariyah. Ma masdariyah.
Dia ma sini dia berbeza dengan ma kat sini. 9, 10, 11, 12, ni ma juga. Tapi ma dekat sini, ma zala, man fakka, ma fatiha, ma bariha ini tak sama dengan ma dama. Baik, kalau kita cari makna mudah dia. Zala hilang, kan? Ma zala tidak hilang. Dama berterusan dilawan pada zala, kan? Jadi kalau kita kata ma tu nafiah juga, ma dama tidak berterusan, lawan maksudnya berbezalah. Sebab tu ma dama, ma sini bukan ma nafi, kan? Ma dipanggil ma masdariyah. Mesti ada, kan? Syaratnya mesti ada ma. Ma ini ma masdariyah, kan? Apa dia? Ma dama. Baik. Wal qismu asani ma ya'mal hadzal amala. Hadzal amala bi syart ay yataqaddama alaihi nafyin aw istifham aw nahyun. Ay yataqaddama alaihi nafyun. Nampak tak? Kita ni memanglah tidak sempurna, kan? Jadi bila kita baca salah kali pertama tu, kalau kita sambung bacaan, kita akan nampak, salah tadi rupanya. Kan? Macam tadi Ustaz baca, kan? Ay yataqaddama alaihi nafyin. Dia laju sangat. Tak ada nak break. Au istifham. Jadi yang kedua tu kita tak pasti. Kita pun matikan dia. Au nahyun. Nampak dah salah situ. Kan? Jadi kita betulkan baliklah, bisyarti ay yataqaddama alaihi nafyun. Sebab apa? Fa'il kepada yataqaddama. Fa'il kepada yataqaddama. Au istifhamun au nahyun. Wa huwa arba'atu af'alin wa hiya zala, infakka, fati'a, bariha. Yang biasa kita jumpanya nafi depan dia. Ma dama, ma manfakka, ma fati'a, ma bariha. Kan? Jadi istifham dengan nahyun tu kena cari lagi lah kot. Baik. Biasa yang Ustaz jumpanya nafyun, kan? Sebab tu yang dalam bentuk ni lah bentuk ma, kan? Ma zala. Kalau mudhari' dia la yazalu. Gitu. Okey, baik. Tapi boleh, kan? Pengarang kita kata selain pada nafyun, boleh juga di depan dia istifham dan juga nahyun. Al-qismu asalis ma ya'mal hadzal amal bighairi syart. Ni yang yang 8 yang pertama. 8 yang pertama. Wa huwa samaniyatu af'al wa hiya al-baqi. Okey, jadi yang ketiga ni bermula daripada kana tu. Kita angkat balik sikit. Kita tak apa, kita sebut banyak kali, kan? Baik. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Sampai situ, kan? Masa zaman Ustaz belajar dululah, ya. Kan kita kena ingat, kan? So nak jawab biasa. Sekarang ni boleh buka buku. Okey, kana dan laisa. Sebab kana ni dia mengisbat, laisa menafi, kan? Kana lepas tu laisa. Lepas tu 5 tu masa. 5 ke 6? 1, 2, 3, 4, 5. Mujur 5. Kan? Ustaz mula dengan asbahah pagi dulu. Pagi, lepas tu petang, lepas tu pagi, petang, lepas tu adha. Kan? Sebab kalau kita nak ingat pagi, adha, duha, petang pun okey juga, dhalla dengan bata. Dhalla siang, bata malam. Kan? Jadi asbaha, amsa, adha, pagi, petang, duha. Sepatutnya pagi, duha, petang, kan? Okey juga. Asbaha, adha, amsa, lepas tu dhalla siang, bata malam. Jadi ada 7 dah. Dan akhir sekali tu soro. Kalau kita nak ingat ni, kita kena buat-buatlah kaedah masing-masing tu, kan. Biar kita boleh ingat sampai 13 tu. Dah lepas tu tak ingat pula, gitulah ilmu ni, kan. Dah ingat kita baca balik. Sebab itulah ilmu ni yang akan jadi betul-betul lekatnya bila kita betul-betul guna. Kalau kita sekadar belajar, lepas tu tinggal pulang balik, dia gitulah, kan. Dia gitu. Sebab tu bila Ustaz percayalah, ya, alhamdulillah, kira dari segi bahasa pun Ustaz agak nak kata bagus sangat tu tidaklah, bolehlah, boleh untuk peringkat permulaan, mengajar peringkat permulaan ni, bolehlah. Sebab apa? Sebab Ustaz mengajar, kan. Bermula daripada tahun 98 tu dah mengajar di Mahat tu, mengajar bahasa, kan. Walaupun bidang Ustaz bidang hadis, Ustaz mengajar bahasa.
Jadi bolehlah alhamdulillah. Sebab apa? Sebab guna sama. Kalau fa'alu tu kan, af'ala yuf'ilu if'ala muf'ilu muf'alun tu dah jadi sangat biasa sah. Sebab tu dia kata orang lekat lah kan. Sebab apa diulang-ulang kita guna dia banyak kali. Tapi lupa juga kan. Lupa kita ulang balik. Gitulah ilmu. Okey, baik. Baik, dengar sikit lagi. Wa tanqasimu hadhihi al-af'alu min jihati tasarrufi ila salasati aqsam. Dia pembahagian dia ada banyak kan. Kadang-kadang masa Ustaz belajar, Ustaz pening kepala ke? Sebab apa? Terbahagi gini. Kita contoh manusia lah. Manusia pembahagian dia jantina, lelaki, perempuan. Peringkat umur, kita ada kanak-kanak, sebelum kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua. Kan? Ada banyak pembahagian kan? Begitu juga satu benda tu kan. Jadi af'al ini tasarruf dia pula terbahagi kepada 3 pula. Al-qismu al-awwal ma yatasarrafu fil fi'liyati tasarrufan kamilan, bermakna annahu ya'ti minhu al-madi wal mudhari' wal amr wa huwa sab'atu af'al. Ini Ustaz sebut dah dia. Wa hiya kana wa amsa wa asbah wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Okey, 7 ni dia apa kita panggil fi'lun tam. Fi'lun tam. Maksudnya apa? Dia ada madhi tam dengan nakis ke dia mutasarrif. Mutasarrif. Dia fi'il yang mutasarrif. Kalau fi'lun tam tu dia ada fa'il kan? Tam lawan dia nakis. Okay? Fi'il yang mutasarrif kan? Mutasarrif. Maksudnya kana dia ada madhi dia. Kana yakunu dia ada amar dia. Kun. Amsa yumsi. Ams, kira amsa, kira. Baik, amsa yumsi baik. Asbaha yusbihu asbih. Adha yudhi. Adhi. Baik gitu baik. Dhalla yadhillu. Yadhillu ke yadhallu? Kena ulang balik. Bata yabitu, sara yasiru. Baik, baik ada amar dia kan? Ada amar dia. Maksudnya ada madhi, ada mudhari', ada amar. Jadi macam saya sebut tadi lah ya. 14 6. 14 madhi, 14 mudhari', 6 amar. Jadi untuk cepat boleh bahasa, itu kena buatlah kana. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Macam tu kan. Lepas tu mudhari' pula. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, akunu, nakunu. Lepas tu amat pula. Kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Cukup. Apa dia? 14, 14, 6. Dan bila kita buat ni, kita akan jumpalah fi'il-fi'il yang payah sikit macam amsa. Kan? Sebab apa? Fi'il tu fi'il yang belakang dia ada huruf illah. Kan? Belakang dia ada huruf illah. Jadi dari situ kita, kalau kita rajin, kita cari pula apa mudhari' dia. Kan? Apa mudhari' dia. Apa amar dia. Kan? Jadi itu yang akan semakin banyak membantu kita dalam kita panggil pengalaman berbahasa. Itu selalu istilah yang saya sebut kan. Kadang-kadang kita ni, kita nak pandai bahasa tapi kita tak nak berpengalaman bahasa kan. Pengalaman bahasa tu kita rajin cari kan, rajin cari. Ya, baik. Okey. Al-qismu as-tsani ma yatasarrafa tasarrufan nakisan. Dia mutasarrif juga tapi ada kekurangan. Bermakna annahu ya'ti minhu al-madhi wal mudhari' laisa ghair. Jadi dia ada madhi dan mudhari' sahaja. Dia tidak ada fi'il amar. Apa dia? Yang itulah yang Fatihah, infaka, bariha, apa dengan zala. Mana dama Mana dama? Oh, dama ni ada khilaf, patut pun. Wal qismu as-salis ma la yatasarrafu aslan. Fi'il ni fi'il dia panggil fi'il jamid. Kalau tak salah Ustaz, nanti Ustaz rujuk semula lah insyaAllah. Ma la yatasarrafu aslan. Wahuwa fi'lani. Ahaduma laisa. Yang biasa gunanya laisa je lah. Laisa. Ittifaqan. Sebab apa? Wasani dama ala al-asa. Jadi dama ni dia ada yadumu. La yadumu. Ada tak? Jadi kalau ikut pengarang kita tak ada lah.
Dia cuma ada fi'il madhi sahaja. Dia tidak ada fi'il mudhari'. Tetapi pada pandangan pakar-pakar bahasa yang lain, dia kata ada. Sebab tu dia kata ada khilaf, ada dua pandangan. Jadi pengarang kita memilih ala al-asah, memilih pandangan bahawa dama sama macam laisa. Tidak ada mudhari', tidak ada amar. Baik. Jadi tiga kumpulan. Kumpulan pertama ada madhi, ada mudhari', ada amar. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara. Kumpulan yang kedua, ada madhi dan mudhari' saja. Fati'a, infakka, bariha, zala. Biasanya ada ma depan dia. Ma fati'a, man fakka, ma bariha, ma zala. Kalau mudhari' la. Fati'a yafta'u. Infakka yanfakku. Dia la. La yafta'u. Kan? La yabrahu. Dalam kadang-kadang lan kan, lan ya, baik. Zala biasa dengar la yazalu kan. Kemudian ada amar tak ada, tidak ada amar. Adapun laisa sepakat, laisa fi'il madhi saja, laisa laisu, laisat laisata, lasna lasta, lastuma lastum, lasti lastuma lastunna, lastu lasna. Ada 14. Mudhari' tidak ada, amar tidak ada, dan pengarang kita kata dama segeng dengan laisa. Dama, damu. Damat, damata, dumna, dumta, dumtuma, dumtum, dumti, dumtuma, dumtunna, dumtu, dumna. Kan ada ma dumtu hayya, selagi saya hidup. Ambil ayat tu. Ma dumtu hayya, selagi saya hidup. Cuba buat ayat. Saya sayang kepada awak selagi saya hidup. Ini untuk nilai ya. Untuk mak ayah contohnya kan. Saya sayang kepada ayah, saya sayang kepada mak selagi saya hidup. Begitu kan. Baik. Wa ghairul madhi min hadhihi al-af'al ya'malu 'amala al-madhi. Ni dia dah ayat lagi kan. Jadi samalah kalau madhinya dia beramal, mudhari'nya juga beramal kan. Contoh, wala yazaluna mukhtalifin. Kita dah tahu yazalu adik-beradik kana. Jadi isim dia marfu', isim la yazalu. Jadi mana isim dia? Isim dia pada huruf waw. Kita kata dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli ar-raf'i ismu la yazalu. Mukhtalifina khabar la yazalu, la yazaluna. Kan? Mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Okey. Lan nabraha alaihi akifin. Lan nabraha alaihi akifin. Nabrah kita tahu dia adik-beradik kana kan, bariha. Jadi kita kena cari, kita tak carilah fa'il Kalau jumpa fi'il sumpah ini jangan pula cari fa'il. Mana fa'il dia? Jangan. Cari isim dia kan. Isim nabrah. Kan? Isim nabrahu. Isim dia adalah dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Nabrahu nahnu. Kan? Baik. Akifina khabar nabrahu. Mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Tallahi tafta'u. Ada qasam rupa-rupanya. Dia kata ada Fatiha, depan dia ada apa dia ada syarat dia kan. Okey. Nafyun atau istifham atau nahyun. Jadi kat sini tallahi tafta'u. Boleh jadi ada takdir kat sini. Tafta'u tadhkuru Yusufa. Tafta'u anta tadhkuru Yusufa. Begitu anta, kemudian jumlah tu begitu. Okey, ni cantik ni. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa, insya-Allah. Ayat ini kita akan cari i'rab dia, insya-Allah. Kalau ustaz tidak lupa, insya-Allah ustaz akan i'rab pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi sekejap kalau secara cepat ustaz boleh cari i'rab dia. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Yang ustaz tahunya adalah tallahi tafta'u anta. Anta tu akan jadi ismu Fatiha.
marfu' kan, marfu'. Jadi dhamir mustatir, dhamir mustatir fi mahalli raf isim tafta'u. Jadi khabar dia, ni boleh jadi khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tazkuru anta Yusuf tu jumlah fi'liyah, khabar fi mahalli an-nasbi, khabar kepada tafta'u. Setakat yang Ustaz tengok sekali imbas ya. InsyaAllah Ustaz akan takkis semula pada minggu depan kalau Ustaz ingat, insyaAllah. Ingat ya, mubtada, khabar. Khabar kan dia ada khabar mufrad, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah, khabar jar majrur, khabar zaraf yang kita ambil minggu lepas kan. Yang suruh kita hafal 5 ayat kan. Zaidun talibun, Zaidun abuhu mudarisun, Zaidun yadrusu fil mahad, Zaidun fil fasli, Zaidun amama al-fasli. Jadi khabar dalam bentuk bukan bentuk mufrad saja kan, kadang-kadang bentuk jumlah. Jadi boleh jadi sini secara zahirnya tazkuru Yusuf itu adalah jumlah khabar kepada tafta'u kan, khabar tafta'u. Jadi kita akan i'rab dulu. Tazkuru fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Kemudian fa'il dia tazkuru anta kan. Fa'il dia dhamir mustatir takdiruhu anta, Yusuf itu jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih pada tazkuru lah kan. Masuk bil fathah. Wal jumlah fi mahalli an-nasbi khabar tafta'u. Zahirnya begitulah. Wallahu a'lam. Okey, jadi setakat ini dulu pada malam ini. Alhamdulillah. Minggu depan kita akan sambung dengan inna wa akhawatuha. Sebab pengarang kita dia tak buat lagi latihan latihan selepas habis semua sekali baru buat latihan. Okey. Jadi setakat ini dulu pada malam ini, insya-Allah. Sekali lagi lah ya, walaupun ustaz sebut sama-sama belajar nahwu ni insya-Allah boleh pahala kan. Belajar nahwu insya-Allah boleh pahala. Sebab bahasa Arab, pemahaman kepada bahasa Arab banyak dibantu oleh nahwu dan saraf kan, banyak dibantu oleh nahwu dan saraf. Sebab itulah kan kita belajar nahwu ni, jangan kita belajar kita niat niat belajar bahasa saja. Kita niat belajar bahasa Arab ini untuk memahami Al-Quran, untuk memahami As-Sunnah, untuk memahami bahasa-bahasa yang digunakan oleh ulama-ulama kita kan. Baik yang ulama-ulama kita salaf, bila mereka menulis, walaupun mereka bukan bangsa Arab, mereka akan menulis dalam bahasa Arab kan. Jadi barulah diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain kan. Jadi asalnya kitab-kitab utama dalam bidang agama ni dalam bahasa Arab kan. Jadi kita niat kita nak faham Al-Quran, faham As-Sunnah, faham pandangan-pandangan ulama kita dan sebagainya kan. Supaya apa? Supaya kita mendapat redha Allah Ta'ala. InsyaAllah boleh pahala kan, boleh pahala insya-Allah. Dan belajar mana-mana ilmu insya-Allah boleh pahala kan. Boleh pahala. Cuma semakin dekat ilmu itu dengan ilmu Al-Quran yang jadi tunjang yang jadi tunjang tu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, semakin besar pahala dia kan. Jadi bahkan ini pandangan seorang sahabat ustaz ni, dia kata sebenarnya kita ni sebenarnya selagi tak dapat bahasa Arab kan, selagi itu kunci itu kita hilang. Begitu maksudnya kan. Selagi tak dapat bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni ada penjaga dia. Ada mak dan ada ayah dia. Mak dia saraf, ayah dia nahwu. Kan? Sebab itu belajar ni kita belajar nahwu, belajar saraf ni insya-Allah boleh pahala. Dan pada masa yang sama juga ustaz nasihatkan juga itu perbanyakkan mufradat. Ni semua mufradat belaka ni kan. Sayang kalau itu lepaskan saja kan. Dan Ustaz percaya ada buku terjemah untuk Tuhfah Saniyah. Baca kan. Itu baca ni bahasanya bahasa mudah kan, insya-Allah. Ustaz pun dah terjemahkan dah terangkan kalau itu cari terjemahan tu, tengok lagi kan. Tengok lagi insya-Allah. Makin mahir dan makin banyak pengalaman berbahasa Arab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Setakat itu dulu pada malam ini. Ustaz tutup dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asli. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih semua sekali.